Assalamualaikum Wasihat. Hari ni kita sambung balik kita punya episod ke-3. So apa yang Balkis nak share hari ni, Balkis pun tak tahu. Kita dengar je lah apa yang bakal anda semua dengar kejap lagi. So sebelum Balkis nak share episod ke-3 Nunabal ni, kita kena apply dulu Wawa Green Tea Serum. Sebab Balkis baru lepas mandi. So kita kenalah bagi skin kita makan dulu. Gitu. Bagi skin kita makan dulu. So kita apply Wawa Green Tea Serum. Okay? Okay. So episod ketiga. Okay, episod pertama Balkis dah cerita macam mana Balkis start join Wawa. Lepas tu dekat situ ada climax di mana Balkis kena buang daripada tim Wawa Cosmetic. Okay. Lepas tu episod 2 part 2 tu Balkis share macam mana Balkis start over again dengan Wawa Cosmetic. Dan hari ni mungkin Balkis boleh share dengan anda semua macam mana Balkis boleh sampai ke tahap master stockist. Nak cakap power sangat tu tak power pun. Cuma yang Balkis nak sampaikan dekat sini adalah bila kita start daripada bawah. So bila satu hari, satu masa bila kita berada di satu level yang Alhamdulillah lah kan, kita akan rasa perkara tersebut sangat sweet memory lah untuk kita. Sweet memory and then sangat value dia tu, sentimental value dia tinggi. Lepas tu tak sia-sia lah sebenarnya yang selama ni kita buat. Macam tu. Sabar saya tak boleh fokus sebenarnya. Sekejap. Kita pakai dulu Wawa Green Tea Serum ni. So Wawa Green Tea Serum ni salah satu dia punya benefit adalah kita nak kawal jerawat kita ni supaya dia tidak lagi timbul-timbul jerawat. So macam ni ada jerawat kan, kita harap dia akan kecut lah. Dan juga dia melembabkan. Biasa Balkis pakai before tidur dan juga after mandi. Okay, so kita letak balik kat sini. Okay, lepas tu kejap Balkis nak pakai ni lip treatment zaman dahulu kala. Jangan minta guys. Ni dah tak ada dah. Jangan minta. Okay. Allah. So apa yang berlaku adalah masa Balkis start balik Wawa Cosmetic ni, masa tu Balkis cuma berdoa macam ni je. Balkis cakap, okay, dalam Wawa Cosmetic ni kita ada beberapa hierarchy lah. Okay, yang pertama ni dulu punya Wawa HQ. Okay, so foundernya adalah Wawa Zainal dan juga Arif Zafri lah. Okay, kalau Balkis ada salah cakap ke, boleh tegur lah siapa yang reseller Wawa Cosmetic juga. Okay, so under HQ adalah adalah stockist time tu. Tak silap Balkis, time tu belum ada master stockist. Time tu stockist. Lepas tu agent and then dropship. Itu hierarchy yang mula-mula dulu lah. After that barulah upgrade HQ and then master stockist. Lepas tu stockist. Lepas tu agent. And then barulah dropship. Tak silap Balkis, yes. Lepas tu dia upgrade lagi. So dia akan jadi HQ, master stockist, agent dan mini agent. Okay, so right now kita punya hierarchy yang paling latest adalah HQ, master stockist, HQ leader, master stockist, master agent dan juga agent. Aduh, pening nak fikir. Okay, so dia dah jadi berapa layer kat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 layer macam tu lah. Okay, so masa Balkis start balik jual Wawa tu, masa tu yelah pada kena buang, start balik. Masa tu Balkis satu je Balkis fikir. Balkis cakap, Balkis doa, Balkis cakap siapa pun yang kau bagi, masa tu kita berdoa lah kan, siapa pun leader, siapa pun stockist ataupun siapa pun ketua yang kau bagi kat aku, aku yakin itu adalah the best leader for me lah. Macam tu. So Alhamdulillah, time tu Balkis dapat message daripada, hai, Assalamualaikum, ya Allah, ya ampun, sudah sampai ke JB ke tu. So time tu stockist. Masa tu Kak Anis masih stockist lagi. So stockist Anis WhatsApp and cakap Balkis diterima untuk jadi agent dan sebagainya. So masa tu Balkis take time juga untuk start balik jadi agent. Sebab Balkis macam mula-mula rasa nak give up.
tiba-tiba rasa macam aku sedang diuji ni sebenarnya. Gitu. Wow, dekat JP. Oh, gitu. Okay, shopping dulu sis. Okay, so masa tu Balkis rasa macam Allah nak uji aku ni. Macam biasalah manusia kan tak bersyukur kan. Manusia kan biasa tak bersyukur kan. Biasanya kalau kita doa nak dapatkan benda tu, tapi bila satu hari kita dah dapat benda tu, kita tolak pula. So kita memang sentiasa tak bersyukur. So time tu Balkis rasa macam aku diuji sekarang ni. So bila dah dapat peluang tu, Balkis take time jap, Balkis fikir aku nak start ke tak. Kenapa suara slow? Ya Allah, serius lah. Dengar tak Fik? Ini petanda-petanda nak tukar handphone. Nampak tak? Petanda-petanda. Tiba. Dengar tak sister? Sekejap. Dengar tak Fik? Fik yang Sam? Okay? So apa yang berlaku lagi? Kalau tak dengar betul-betul bagi tahu. Okay, so apa yang berlaku adalah Balkis pun cakap dengan ibu lah. Cakap ibu nak start balik jadi agent. So ibu cakap okay, kalau nak start balik buat betul-betul. Jangan buat salah. Kalau HQ kata tak boleh buat. Kalau HQ kata boleh buat. So Balkis macam okay. So Balkis pun start dah balik. Okay, so start balik macam biasa. Balkis tak adalah perform sangat. Cuma Balkis punya, bukanlah prinsip, tapi Balkis punya masa tu mindset Balkis memang paling sikit aku restock. Bumuk dah Fik. Janganlah buat aku bercarut Fik. Aduh Fik. Okay, so time tu so Balkis pun macam okay, setiap bulan paling sikit aku kena restock 10. 10 tu paling minimum lah. So setiap kali Balkis restock, mesti akan restock 10 item. Kecuali kalau macam Balkis ada nak restock benda yang macam mahal sikit kan, stok tu a bit mahal. So Balkis dia restock dalam 9 ke 8 stok, macam tu je lah. So tapi memang Balkis akan restock 10. Lepas tu dalam masa sebulan tu kan, Balkis akan try juga cari customer kat luar selain dekat you. So maknanya 10 barang yang Balkis restock tu, Balkis akan fokus untuk orang kata customer dekat dalam you Balkis lah. Tapi kalau at the same time juga Balkis cari juga customer online, so that Balkis boleh restock lagi stok lebih daripada 10 macam tu lah. Faham tak? Tak faham kan? Tak apa. Nanti Balkis sambung balik Okay, tak faham tak apa. Okay, lepas tu itu je yang Balkis buat. Yang senang cerita konsisten lah. So paling sikit setiap bulan tu memang 10 sebenarnya lah. Okay, tapi macam Balkis cakap lah, Balkis restock 10. At the same time Balkis still juga cari customer online supaya Balkis dapat restock lagi beberapa stok. Okay, so masa tu bulan 3 kot Balkis start semula jadi agent. And then 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak ingat lah. Tapi seingat Balkis time tu Balkis macam mana aku cerita kan? Nanti Balkis kaji balik. Tapi yang Balkis ingat just consistent. And then satu hari tu Balkis dah habis study dekat U. Balkis intern dekat Petaling Jaya. And then time tu dropship Balkis pun senang cerita nak start over again tu susah lah. Nak cari dropship balik, nak cari customer kita pun yang dulu dah pernah lari. Sebab kita dah tak jual, dia pun cari customer lain, dia pun cari reseller lain kan. And then masa Balkis intern dekat Petaling Jaya, lepas tu masa Balkis pergi Petaling Jaya tu, time tu Wawa buat open house. Time tu raya, Wawa buat open house dekat rumah dia dekat Kajang lah. Dia buat open house kat Kajang. Okay, so Balkis ni tak pernah jumpa Wawa Zainal depan-depan. Tak pernah juga jumpa leader Balkis, leader Anis lah. Kita panggil leader Anis. Tak pernah lagi jumpa depan-depan. Sebab Balkis study kat Terengganu. Masa Balkis sibuk buat Wawa tu, Balkis study kat Terengganu. So setiap kali Wawa dia buat perjumpaan ke apa-apa, Balkis cakap dengan ibu nak pergi turun KL kan. Ibu tak bagi sebab Terengganu naik KL, so nak naik flight. Lepas tu kita tak tahu, Balkis tak tahu macam mana nak naik flight, nak naik
apa benda LRT semua kat sana tu Balqis tak tahu. So that's why ibu tak bagi. So bila alang-alang Balqis dah intern dekat Petaling Jaya tu, rezeki lah Wawa buat open house. And then Balqis cakap dengan ibu dengan ayah nak juga pergi. So nampak degil kan, nak pergi open house tu lah. So ibu dengan ayah macam bagi tak bagi sebab Petaling Jaya nak turun ke Kajang, and then malam pula tu. Tapi Balqis cari cara lah. Balqis minta tolong akak yang satu sewa rumah dengan Balqis. Dipendekkan cerita, rezeki Balqis kan. So at the same time akak tu dia nak pergi UKM. So Balqis ikutlah akak tu daripada Petaling Jaya, naik LRT and then naik komuter, berhenti dekat KTM Bangi. KTM UKM. So daripada situ, terima kasih kepada kawan Balqis, Liana. Balqis tumpang dekat UKM. Minta maaf UKM. Saya tumpang dekat bilik dia sebab kawan Balqis pun tengah intern. Dia stay dekat UKM. So Balqis tumpang bilik dia. And terima kasih juga Liana. Malam tu dia hantar Balqis pergi rumah Wawa Zainal. So malam tu lah mulanya permulaan, apa benda aku cakap ni? Mulanya perjalanan hidup Balqis sebagai seorang Balqis yang buat Wawa secara serius. Takut aku dengar, tiba-tiba teringat balik. So time tu memang kita debar lah. Kita tak kenal sesiapa, tapi jenis Balqis boleh berkawan dengan sesiapa saja. So masa tu memang berdebar. Nak masuk rumah Wawa tu kita tak kenal sesiapa. Balqis time tu cuma contact kita punya leader je, leader Anis. Time tu tak pernah jumpa leader Anis tu pun. Tak tahu pun dia apa, siapa, macam pernah gitu-gitu je lah. Tapi tak pernah jumpa, tak pernah borak sangat, tak pernah. Kita punya connection tu macam agent dengan leader, macam tu je lah. Sebab Balqis study, so Balqis tak ada connection yang macam lebih-lebih macam tu. Gitu. So masa pergi sana tu, contact lah akak-akak mana semua. Betul akak tu suruh masuk. Kak Anis lah, Balqis panggil Kak Anis kan. So dia kata masuk lah. Lepas tu dah masuk semua. So nampak, masuk-masuk je nampak Bos Aril. Balqis panggil bos lah, Bos Aril. Bos, tak lama lepas tu baru jumpa Bos Wawa. And then jumpalah rakan-rakan satu team, agent. At the same time jumpa lagi leader-leader lain kan. So jumpa satu family besar Wawa Kosmetik lah. Sangat excited gitu. I feel so excited. Bila dah excited tu, excited lah. So nampaklah si Haila. Atta masa tu dia sibuk main game kat atas. So masa tu tak silap tak nampak Atta kot. Okay. Tapi nampaklah Haila tu semua. So nampak kucing dia. So nampak happy family dekat situ kan. So okay lah, spend time semua, kena kenal sikit. Dekat situ lah dapat kawan sikit. And then habis je daripada open house tu, rasa happy lah, of course happy. Terima kasih lagi balik semula kepada Liana sebab dia ambil saya dan balik ke UKM. Dan saya pun tidur UKM juga malam itu. Gitu cerita dia. Okay, so tak lama lepas tu, minggu depan tu kot. Minggu depan tu ke macam mana lah. So Balqis ni selalu juga turun cyber sebab Kak Anis tu duduk cyber. So kalau ada stok ke apa, Balqis selalu datang cyber sebab Balqis intern kat Petaling Jaya tu, memang Balqis tak ada sedara dekat area-area. Ada kot dekat area KL tu, tapi tak lah, I don't know, maksud Balqis tak rapat lah. Yang ada makcik Balqis dekat Putrajaya. Tapi masa tu Balqis memang tak tahu naik ERL, LRT, komuter. Senang cerita, nak bezakan diorang ni pun tak tahu. ERL macam mana, LRT macam mana, komuter macam mana, apa lagi? Apa lagi ada? MRT, semua Balqis tak tahu. Even nak naik Grab pun tak tahu lagi masa tu. Mencabar hidup di kota raya. Tiba. Okay. So daripada situlah Balqis selalu turun Cyberjaya. So dekat situlah Balqis start kenal-kenal dengan Kak Anis, dengan leader kan. So masa tu Kak Anis ada anak kecil. So Balqis memang suka budak kecil. So itulah datangnya si Mufid itu. So setiap kali Balqis pergi rumah Kak Anis tu, memang Balqis akan main dengan Mufid tu. So kat situlah tengok stok Kak Anis macam, wah banyaknya. Kalau jadi stokis kena ada stok banyak macam ni. Macam banyaknya. Takutnya sebab kita biasa pegang stok sikit je masa kita agent. Paling banyak pun belas-belas. So bila dah jadi stokis nak pegang stok banyak-banyak tu rasa macam serius lah. Gitu, faham tak? Okay, so tak lama lepas tu okay, masa tu dropship Balqis ada 6 orang. Tapi kita orang ni macam biasa-biasa je lah. Tak adalah macam gempak sangat. Just
apa orang kata, konsisten je macam tu. Lepas tu alhamdulillah Kak Anis ni dapat kiranya dia dapat upgrade kepada master stockist. So time tu Kak Anis buka ruang dan peluang pada kami yang ada potensi layak untuk jadi stokis. Lepas tu itulah yang Kak Anis tanya Balkis. Balkis macam mana, tim berapa orang, macam mana sales diorang, bla 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 bla. So dia kata awak nak tak jadi stokis. Wah sis terkejut sis. Sebab masa mula-mula dulu, masa sebelum Balkis kena buang pun, Balkis jadi di offer untuk jadi stokis. So bila benda ni berlaku lagi, dia macam deja vu sikit lah. So dia ada perasaan in between happy dan juga fobia. Sebab kita takut bila kita terlampau happy, tu yang sebab kita kena buang kali tu. So macam-macam benda fikir. Lepas tu bila sejujurnya naklah jadi stokis. Ya, terima kasih sepupuku. Cayak. Okay, so daripada situlah Baki rasa macam aku nak jadi stokis ni. Tapi masa tu Baki rasa macam beban jugalah. Sebab bila tengok Kak Anis punya stok banyak kan, kita rasa macam mana aku nak ada stok banyak macam tu. Dengan modal tak ada, dengan tim kita pun tak adalah gempak sangat. Lepas tu even Balkis ada 10 stok tu pun macam mana nak cakap, 10 stok tu nak habis pun dia tak adalah makan masa satu hari habis. So kita jadi macam mana ni nak jadi stokis. Ceritalah dia ada rasa takut. Tapi bila cikgu kita, bila leader kita, dia nampak ada potensi dekat kita. Macam sama juga bila parents kita nampak potensi kat anak dia. So dekat situ sebenarnya kadang-kadang kita tak nampak potensi kita, tapi orang lain nampak potensi kita. So apa yang kita buat adalah jangan menafikan. Nampak tak? Confident aku. Jangan menafikan apa yang orang nampak kat kita. Okay. So kalau kita rasa macam itu ke potensi aku, okay, so cuba nampakkan juga benda tu. So daripada situ Balkis macam okay, this is my second peluang sebenarnya. Sebab dulu masa Balkis kena buang daripada Wawa Kosmetik tu, Balkis dah sampai tahap pra stokis. So sekarang Balkis dah dapat balik peluang yang Balkis tunggu tu, walaupun dalam situasi yang tidak disangka juga. And then masa tu Balkis intern. So Balkis macam bukan tak nak, tapi dia macam quite banyak fikir lah. Sebab kita intern, kita duduk kat rumah sewa. Lepas tu Balkis tak ada kenderaan. So Balkis fikir stok semua Balkis nak letak mana. Sebab kita share kan rumah dengan ada akak dekat rumah sewa tu. Jenis macam tak boleh disepah-sepah sangat apa semua. And then kita pun risau juga barang kita tu ada orang curi ke apa. And then tapi tak lama lepas tu Balkis intern 3 bulan je. So ada lagi berapa minggu sebelum habis intern, Balkis pun bincang dengan ibu ayah, boleh tak kalau kakak jadi stokis apa semua. Lepas tu ibu dengan ayah pun macam kakak boleh ke ni, okey tak apa semua. Lepas tu kita pun macam cubalah confident kan. Lepas tu kena ada modal. Masa stokis modalnya serendah RM5,000 sahaja. Tapi sebagai saya sebagai budak yang baru, budak yang baru nak habis belajar degree time tu, rasa macam aku tak ada duit ni. Aku tak ada modal langsung. Saya ada modal tapi 300 je lah masa yang mula-mula jadi ejen. So itu je lah modal Balkis. So modal RM5,000 tu sebenarnya macam macam tu jugalah. So bila bincang dengan ibu dengan ayah okey. So kita dah bincang. Okey, pergilah Balkis ambil modal tu daripada bank. Balkis simpan di bank kecil kan. Kecil-kecil simpan bank rakyat kan dulu. Itulah gunanya di masa hadapan. Nampak tak? Gitu. So Balkis keluarkan RM5,000 daripada bank Balkis tu. Itu juga adalah duit yang Balkis simpan daripada kecil, daripada zaman sekolah. Ibu dengan ayah selalu suruh simpan. At the same time profit yang Balkis dah dapat daripada Wawa. So kumpul-kumpul alhamdulillah cukuplah RM5,000. Dengan hasil dropship Balkis pun dia bersemangat nak jadi ejen time tu. So alhamdulillah start jadi stokis tu masa tu 18 bukan 18 98. I thought berapa bulan bulan 7 tak silap. Kita orang ada macam meeting dengan leader, dengan ada lagi seorang stokis ni, bakal stokis lah. So bincang, okay nanti bila awak dah jadi stokis kena buat macam ni. Time tu kita rasa takut.
takut. Benda ni sangat serius guys. Rasa macam takut lah. Sebab kita tak pernah terfikir benda tu. Bila kita tak pernah bayangkan, bila kita tak pernah imagine, so that's why lah kita rasa macam kita takut, kita tak dapat bayang kan. Tapi bila leader dah bagi tahu sikit-sikit, so kita dah nampak lah bayang-bayangan dia di situ. So satu hari tu 18 hari bulan 8, Balqis decide bila dah kumpul modal apa semua kan, adalah tak cukup sikit-sikit tu. Bila dah jual-jual, adalah top up 18 hari bulan 8 cukup je duit, Balqis terus upgrade jadi stokis. And time tu bermulanya produk Wawa Cosmetic first ke? Taklah first, tapi itu adalah salah satu produk yang membuatkan Wawa Cosmetic melonjak naik, iaitu Unicorn Edition. Wawa Unicorn Edition, set fantasi dan juga dream. Siapa masih ingat? Itulah dia set Wawa Unicorn. Yes. So daripada situlah Balqis jadi stokis. So apa yang bakal berlaku lepas tu, kita nantikan ke episod seterusnya. Biasalah, kita drama. So bila drama, kita ada sambungan. Kalau Balqis cerita semua, tak habis-habis nanti. Bateri Balqis pun nak habis. So kita bersambung. Apa yang bakal berlaku, apa yang jadi kat Balqis, apa yang jadi dekat stok Balqis, berapa Balqis restock. Lepas tu macam mana Balqis boleh dapat lagi ejen baru, and macam mana dropship Balqis boleh upgrade jadi ejen dan sebagainya. So stay tune guys. Apa pun jangan lupa apply Wawa Green Tea Serum ni. Nampak tak budak ni? Okay. So kejap lagi kita nak keluar, kita akan apply Health Skin pula. So jangan lupa guys, nanti Balqis akan share dengan you all Wawa Primer. Okay, sekarang ni dah sold out, tapi insyaAllah next week kita akan ada stock. Dan Wawa Primer ni, selepas apply Wawa Primer, dah makeup dah cantik, dah molek-molek, kita kena cuci dengan double oil cleanser. So Balqis memilih Nivea. Nampak tak? Tiba-tiba aku promote Nivea, I promote you ni. Tiba. Okay, so ini dia. Yang ni nantilah kita sambung lagi. Okay, so salam Jumaat, selamat berhujung minggu untuk yang berada di Johor, Pantai Timur, di utara juga. Yang lain tu tengah bekerja kan. So esok cuti, sabar ya. Okay, bye. Assalamualaikum.